untuk pengenalan projek, new startup. New adalah baharu, startup adalah permulaan. Jadi new startup maksudnya permulaan yang baharu. Kami memetik kata-kata daripada Menteri Pembangunan Ekonomi Itali, di mana beliau mengatakan bahawa inovasi startup adalah inovasi yang menggunakan nilai teknologi yang tinggi. Jadi secara kesimpulannya, projek kami bermaksud New Startup adalah permulaan. Kami memulakan dengan membina kelas yang mengimplementasikan teknologi-teknologi yang terkini seperti penggunaan Flowlogic 6 yang latest edition untuk membina persekitaran bilik darjah secara fizikalnya lebih kondusif dan harmonis untuk memberikan keberkesanan yang tinggi dalam proses PDP. Jadi untuk konsep projek kami ini, sebenarnya kami ambil konsep bilik darjah itu sendiri yang menekankan bahawa persekitaran fizikal bilik darjah mempengaruhi keberkesanan PDP dan ia adalah hasil daripada interaksi yang positif antara guru dan murid. Maka dari segi projek kami dapat dilihat degree of practicality-nya ada 4, iaitu yang pertama, ia memudahkan guru untuk mengambil kehadiran murid. Maknanya guru tidak perlu pergi kelas ke kelas untuk ambil data kehadiran murid. Yang kedua, fokus murid dalam kelas lebih tertumpu. Dan yang ketiga, dapat memaksimumkan pengajaran guru dan meminimumkan tingkah laku maladaptif murid, yang mana murid tidak lagi, disiplin murid dalam kelas lebih terkawal. Dan yang akhir sekali, akhirnya ini membentuk persekitaran fizikal bilik darjah yang kondusif dan harmonis, sama seperti yang kita tekankan dalam konsep projek. Sini kita akan bergerak pada reka bentuk prototipe. Terdapat 4 bahagian yang difokuskan, iaitu pintu hadapan, pintu belakang, meja murid dan kipas dalam di mana setiap 4 reka bentuk ini telah kami ilustrasikan. Baiklah, yang sebelumnya ialah aplikasi elemen STEM dalam projek yang telah kami siapkan. STEM terdiri daripada S iaitu Science, T Teknologi, E Engineering dan M Matematik. Untuk S yang iaitu Science, kami telah menerapkan elemen kestabilan terhadap projek kami supaya projek kami stabil dan kokoh. Yang kedua, kami menggunakan anatomi badan manusia sebagai model yang digunakan di dalam projek kami. Yang ketiga, cahaya, itu kami menggunakan elemen pencahayaan di dalam projek kami. Dan yang terakhir sekali, kami menggunakan komponen elektronik, iaitu komponen-komponen yang digunakan untuk menyiapkan projek kami. Untuk teknologi pula, kami menggunakan Internet of Things sebagai pangkalan dan untuk kami menyimpan data-data yang telah kami petik berdasarkan dan diperolehi melalui projek kami. Yang seterusnya ialah perisian flow logistik, iaitu perisian yang kami menggunakan untuk membuat flow program di dalam projek kami. Dan yang akhir sekali, kami menggunakan freezing, iaitu membuat pelan untuk projek kami. Manakala bagi engineering pula, kami menggunakan bahan yang sesuai untuk membina struktur kelas yang utuh dan penting bagi memastikan ia dapat digunakan dengan baik semasa memasang pelbagai komponen lain. Selain itu, kami memastikan susunan komponen penting supaya sesuai dengan fungsi dan tujuan penggunaan komponen di dalam projek. Dan yang akhir sekali, iaitu elemen matematik, kami menggunakan teknik pengukuran yang tepat semasa membuat ukuran bagi semua elemen dalam projek bagi memastikan semua saiz elemen seperti patung manusia, pintu, tingkap, power biji dan sebagainya dan saiz yang adil untuk memastikan kestabilan projek. Baik, sekarang saya akan buat simulasi tentang projek New Startup kami. Baik, dalam projek kami, smart features yang pertama adalah sistem lampu automatik. Di sini, kami letakkan 2 IR sensor, satu untuk murid masuk dan satu untuk murid keluar. Jadi, apabila bilangan murid seorang masuk, lampu di hadapan dan kipas akan menyala. Tapi, apabila 3 orang murid masuk, barulah semua lampu menyala dan kipas akan turut berfungsi dengan baik. Jadi, apabila murid keluar pula, dalam countdown, dia akan turunkan bilangan murid. Jadi, katakanlah 5 orang murid, dia akan turun jadi 4, turun jadi 3. Apabila jadi 2, lampu belakang akan terpadam. Kemudian, bilangan 1, tinggal lampu depan sahaja. Dan apabila bilangan kosong, menandakan tiada orang murid di dalam kelas ataupun tiada lagi manusia dalam kelas, maka semua lampu dan kipas akan tertutup secara automatik. Smart features yang kedua adalah AS button. AS button ni kami gunakan push button. Apabila murid satu tekan push button, maka data dalam IoT akan keluarkan menandakan murid ini ingin bertanya soalan kepada guru. Tujuannya adalah untuk mengelakkan murid malu untuk bertanya. Jadi bila guru tahu tengok dalam phone IoT ada menandakan murid satu bertanya soalan, maka guru akan pergi ke murid tersebut dan respon terhadap murid tersebut. Smart features yang ketiga adalah sistem kehadiran murid. Baik, untuk sistem kehadiran murid, kami menggunakan IR sensor yang diletakkan di bawah meja.
Jadi IR sensor ni apabila murid duduk di tempat masing-masing dan tolakkan kerusi mereka di bawah meja, maka IR sensor ni akan detect peha murid dan data dalam IoT akan terus sampai kepada guru kelas yang bertugas. Jadi guru kelas ni akan memasukkan data tersebut dalam sistem yang disediakan oleh KPM. Jadi ia memudahkan guru untuk tidak pergi ambil kehadiran dari kelas ke kelas. Jadi sistem ini sangat berfungsi dengan baik untuk memudahkan guru mengambil kehadiran murid dengan tepat. Smart features yang keempat adalah sleepy sensor. Untuk sleepy sensor, kami menggunakan sonar sensor sebagai komponen untuk menjayakan untuk mengatasi masalah kami, iaitu murid selalu mengantuk di dalam kelas. Tujuannya adalah untuk memberikan isyarat kepada guru bahawa murid sudah dalam keadaan keletihan atau kebosanan di dalam kelas. Jadi dia membantu guru untuk merubah metodologi guru mengajar dan membantu murid juga untuk sentiasa segar dalam kelas. Mungkin apabila lampu LED menyala, maka murid boleh mengambil inisiatif untuk meminta izin kepada guru keluar sekejap untuk ke toilet dan sebagainya. Jadi ini adalah untuk memberikan keberkesanan dalam proses PDP itu supaya proses PDP berjalan dengan lebih lancar. Smart features yang kelima adalah lampu amaran keluar pintu belakang. Apabila murid lalu pintu belakang, lampu LED merah akan menyala. Kami tidak meletakkan buzzer untuk mengelakkan daripada murid main buzzer tersebut dan untuk mengelakkan gangguan di kelas sebelah. Jadi apabila murid lalu ataupun keluar masuk di belakang pintu kelas, maka guru yang di depan akan nampak lampu LED tadi menyala dan ini menandakan bahawa adanya pergerakan keluar dan masuk dalam kelas. Ini penting untuk mengawal disiplin murid di dalam kelas kerana disiplin murid penting juga dan mempengaruhi keberkesanan proses PDP di dalam kelas. Baik, secara kesimpulannya, projek ini terdapat beberapa kekuatan. Antaranya ialah untuk mendisiplinkan murid, yang kedua untuk mengesan murid tidur dalam bilik darjah dengan lebih cepat, dan yang ketiga membantu guru mengendalikan bilik darjah dengan lebih efektif, dan yang keempat menjimatkan sumber tenaga alternatif. Namun begitu, terdapat juga beberapa kelemahan dalam projek kami. Antaranya, sensor tidak dapat membezakan objek di atas meja sama ada kepala atau anggota badan yang lain. Contohnya, sensor yang kami letakkan untuk mengesan murid tidur itu tadi tidak dapat membezakan antara murid meletakkan buku atau meletakkan barang peralatannya atau meletakkan kepalanya ketika dia tidur. Dan yang kedua, kelemahan yang kedua ialah data kehadiran yang diambil oleh guru mungkin dipengaruhi oleh murid yang tidak tulus. Contohnya seperti murid lain duduk di tempat murid yang tidak hadir. Baik, antara cadangan penambahbaikan bagi projek kami ialah menggunakan beberapa sensor di atas meja untuk mengesan objek di atas meja dengan lebih baik. Contohnya, sensor yang digunakan dapat membezakan sama ada murid meletakkan kepalanya atau meletakkan barangan yang lain. Dan lampu hanya akan menyala apabila murid meletakkan kepalanya di atas meja ketika dia mengantuk. Dan cadangan penambahbaikan yang kedua ialah eksklusifkan tempat duduk murid dengan menambahkan feature yang membolehkan hanya pemilik tempat duduk itu saja dapat duduk di tempatnya. Hal ini dapat meringankan masalah murid berat beg ketika ke sekolah. Contohnya, murid boleh meninggalkan buku mereka di bawah meja dan boleh mengesan kehilangan sekiranya berlaku kecurian peralatan mereka, di mana sensor dapat mengesan siapa yang berada ataupun duduk di meja tersebut ketika pemilik meja tersebut tidak hadir. Mentaliti perlu kuat, quality kan jadi hebat. Jangan kau patah semangat.